Didik TV KPM. Sean, buat apa tu Sean? Cikgu, saya tengah bahagikan sama rata bola-bola yang ada dalam bakul ni kepada 3 bakul yang ada di hadapan saya, Cikgu. Bagus Sean. Dalam bakul asal tu ada 15. Ada 15, Cikgu. Okey, masukkan dalam 3 bakul. 3 bakul. Secara sama banyak ya? Ya, Cikgu. Okey. Apa yang berlaku sekarang Sean? Okey, daripada 15 dalam bakul ni, Cikgu, menjadi 5 dalam setiap bakul. Okey, maksudnya makin berkurang di situ kan? Cikgu. Okey, bagus. Baik, sebenarnya di sini kita nak tengok ini adalah proses bahagi dan bahagi itu adalah proses tolak berulang. Oh, iyalah, Cikgu. Ya. Oh, okey. Baik, kita akan teruskan Sean. Silakan, Cikgu. Okey. Baik, kita akan belajar hari ini bahagi perpuluhan dengan perpuluhan. Okey. Baik, macam mana kita nak jawab soalan bahagi perpuluhan dengan perpuluhan? Macam seperti yang kita belajar sebelum ini, kalau dalam matematik ada banyak kaedah. Jadi kita kena kuasai kaedah-kaedah tersebut. Dan bagi bahagi perpuluhan dengan perpuluhan, kita ada 3 cara. Baik. Ataupun 3 kaedah. Dan cikgu akan tunjukkan satu demi satu supaya semuanya faham dan dapat kuasai kaedah tersebut pada hari ini. Baik, yang pertamanya. Baik. Kita terus pergi kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah tolak berulang. Kaedah tolak berulang. Contoh soalan 2.5 bahagikan dengan 0.5. Macam mana kita nak buat ni, Sean? Baik, kita gunakan kaedah tadi, kita tolakkan nombor-nombor tersebut. 2.5 kita tolakkan dengan 0.5. Okey. Ada baki, iaitu 2.0. Ya. Kita tolak lagi dengan 0.5. Kita ulang tolak dengan nombor yang sama. Kita akan ada baki lagi 1.5. Kita tolak lagi dengan 1.5 tolak dengan 0.5, kita akan dapat 1.0. Ya. Ada lagi baki, Sean. Kita kena tolak lagi. Tolak lagi dengan 0.5. Jadi, kita akan dapat 0.5. Boleh tolak lagi kan? Ya, betul. Boleh tolak lagi. Kita tolak lagi sekali. 0.5 kita tolakkan dengan 0.5. Tak ada baki. Bila tak ada baki, di mana jawapannya? Kita tengok berapa kali kita tolak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 kali. 5 kali. Jadi maksudnya jawapannya ialah 5. Jadi 2.5 bahagi dengan 0.5, jawapannya 5 dengan cara kita tolak berulang. Okey, Baik, itu satu kaedah ataupun satu cara. Cara yang pertama. Baik, kita tengok yang berikutnya, Sean. Ya, soalan yang lain tetapi menggunakan kaedah yang sama. Okey. 8.45 bahagikan dengan 2.5. Jadi kita akan tolak macam tadi. 8.45 tolak dengan 2.5, kita akan dapat ada baki 5.95. Tolak lagi sekali, kita akan dapat 2, tolak dengan 2.5, kita akan dapat 3.45. Tolak lagi sekali, 3.45 tolakkan dengan 2.5, kita akan dapat 0.95. Baik, di sini Sean, kita tak boleh tolak dah. 0.95 tolak dengan 2.5 tak boleh. Jadi kita nak buat macam mana? Baki ni kita kena bahagikan dengan 2.5. Baki ini bukan tolak, kita akan bahagikan dengan 2.5. Baik. Apabila kita kira 0.95 tolak dengan 2.5, kita akan dapat 0.38. Tapi ini bukan jawapan, Sean. Ya. Jawapan dia macam mana? Jawapannya hasil tolak tadi berapa kali kita tolak? 1, 2, 3. Kemudian kita akan dapat 3 tambahkan dengan 0.38, kita akan dapat 3.38. Okey. Itulah caranya, Sean. Cikgu, selain daripada kaedah bahagi pecahan ni, ada tak kaedah lain, Cikgu? Baik. Bahagi ni kalau kita tak dapat nak selesaikan dalam bentuk kaedah pecahan, bahagi pecahan, kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Bahagi bentuk lazim. Dan bahagi kalau Sean nak tahu, tadi mendarab ada 20 cara. Bahagi ada berapa cara? 12 cara. 12 cara. Dan kita kena pilihlah yang mana yang paling cepat, paling sesuai dengan kebolehan kita. Dan ini salah satu yang cepatlah kita bahagikan dalam bentuk pecahan. Ya. Okey. Boleh murid di rumah dan juga dalam talian? Ini adalah jawapan bagi soalan ini, iaitu 3.38 dengan cara yang pertama, iaitu tolak berulang. Kita pergi kepada kaedah yang kedua, iaitu menukarkan bentuk kepada pecahan, iaitu nombor perpuluhan tadi kita tukarkan kepada bentuk pecahan. 2.5 bahagi dengan 0.5. 2.5 bahagi dengan 0.5. Baik, macam mana kita nak tukarkan? Sama macam kita belajar, menukarkan perpuluhan kepada pecahan, iaitu kita akan dapat 25/10 bahagikan dengan 5/10.
Baik. Di sini kita nak tanya dulu. Sebab bolehkah kita nak bahagikan 25 per 10 bahagi dengan 5 per 10? Baik, kita nak tanyalah pada Is Iman. Macam mana sebelum kita nak bahagikan tu, apa yang perlu kita buat? Kita perlu tukarkan dulu operasi pecahan kepada operasi darab, cikgu. Okey, kita kena tukarkan dulu operasi bahagi ini kepada operasi darab. Okey. Okey, maksudnya di sini 25 per 10 bahagi kita tukarkan kepada operasi darab. Okey. Kemudian 5 per 10 ini kita kena terbalikkan ataupun buat secara sonsangan. Baik, kita terbalikkan 5 per 10 jadi 10 per 5. Ya. Okey, bila kita dah sonsangkan, jangan darab terus. Sebab nombor-nombor ini boleh dikecilkan. Okey, kita kecilkan dulu. 25 dengan 5. Kita boleh bahagikan gunakan sifir 5 dapat 5. Dan di sini 5 bahagi 5 dapat 1. Ya. Kemudian 10 dengan 10 kita boleh kecilkan. Kita bahagikan 10 dapat 1. 10 kita bahagikan dapat 1. Baru kita darabkan. Okey. Sekarang 5 darab 1, 5. 1 darab 1, 1. Ya. 5 per 1 bersamaan dengan 5. Sama jawapan dengan yang tadi, tetapi bentuk ataupun cara yang berbeza. Okey. Ini soalan bagi cara yang kedua. Ya. Kita tengok cara yang kedua dengan soalan yang berlainan. 8.45 bahagi dengan 2.5. Baik. 845 per 100. Apabila kita tukarkan perpuluhan kepada pecahan, bahagikan dengan 2.5, dia akan jadi 25 per 100. Kita tanya supaya murid-murid di rumah dan juga di dalam talian faham. Baik, cikgu nak tanya Damia. Okey, Damia. Ingat tadi Is Iman dah sebut. Cikgu nak tanya Damia pula lagi sekali. Sebelum kita selesaikan soalan bahagi pecahan ini, apa yang kita kena buat dulu? Okey, cikgu. Okey, apa yang perlu kita buat sebelum kita selesaikan soalan bahagi pecahan ini? Macam mana tu? Kita perlu tukarkan dulu operasi pecahan kepada operasi darab, cikgu. Okey, kita perlu tukarkan operasi bahagi, bukan operasi pecahan, operasi bahagi kepada operasi darab. Jadi, 845 per 100 kita darabkan dengan, jangan lupa, terbalikkan. Okey, 25 per 10 jadikan 10 per 25. Jadi, kita selesaikan. Kecilkan dulu. Okey. Kita kecilkan gunakan sifir yang bersesuaian. Okey, jadi kita akan dapat, kalau sifir 5, kita akan sini dapat 5, di sini akan dapat 169. Kemudian 10 dengan 100 kita bahagikan gunakan sifir 10 ataupun kita potong sifar tu pun boleh. Kita akan dapat 1 per 10. Kemudian baru kita darabkan. Okey. Jadi kita akan dapat 169 darab 1, 169. 10 darab dengan 5 dapat 50. Jadi kita akan bahagikan yang ini. Okey? Bahagikan ataupun kita akan selesaikan dalam bentuk perpuluhan. Baik, kita akan dapat jawapan 3.38. Baik. Cara menukarkan, Sean, daripada soalan ini kepada jawapan ini kepada bentuk perpuluhan, penyebut dia kita perlu tukarkan kepada 100. Okey, darabkan dengan 2, di sini pun darab dengan 2, kemudian kita akan gerakkan titik perpuluhan seperti yang kita belajar tadi, mengikut bilangan sifar dia. Okey, yang ni cara yang kedua. Cikgu harap yang di rumah, yang dalam talian jelas dengan penerangan cara yang kedua. Okey, baik, ada lagi ke? Ada lagi, Sean? Ada? Cara yang ketiga. Baik, cara yang ketiga iaitu menukarkan kepada bahagi pecahan. Baik, tadi kita buat tukar kepada pecahan. Yang ni kita tukarkan kepada bahagi pecahan. Macam mana maksudnya? Maksudnya adalah kita menukarkan kepada bahagi bentuk pecahan. Bahagi ada 12 cara tapi kita nak gunakan dalam bentuk pecahan. Baik, 2.5 bahagikan dengan sifar perpuluhan 5. Bahagi dengan sifar perpuluhan 5. Macam mana nak selesaikan, cikgu? Susahlah, dua-dua ada titik perpuluhan. Jadi cara dia macam mana? Caranya adalah kita menukarkan penyebut ini kepada nombor bulat. Tukarkan kepada nombor bulat. Macam mana nak tukarkan kepada nombor bulat? Senang saja. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Jadi kalau sifar perpuluhan 5, gerakkan sekali ke kanan, titik perpuluhan ini, dia akan jadi 5. 5 itu adalah nombor bulat. Bila di bawah digerakkan sekali, di atas pun gerakkan sekali ke kanan, dia akan jadi
25, Sean. Baik, jadi sekarang kita tukarkan kepada bentuk nombor bulat yang atas ni dan juga di bawah pun nombor bulat. Kita akan dapat jawapannya 25 per dengan 5 ataupun 25 bahagikan dengan 5. Ya. Jadi jawapannya macam mana? Kita bahagikan macam biasa, 25 bahagi dengan 5, kita akan dapat jawapannya 5. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita menukarkan bahagi tadi kepada bentuk bahagi bentuk pecahan. Ya. Ya. Jadi kita akan dapat jawapannya 5 dengan proses bahagi pecahan. Okey. Baik. Ini contoh yang pertama. Ada tak contoh lain? Ada contoh yang kedua, iaitu bagi cara yang ketiga. Baik, menukarkan kepada bahagi pecahan. 8.45 bahagi dengan 2.5. Kita buat dalam bentuk bahagi pecahan. Okey. Apakah langkah yang pertama tadi, Sean? Kita kena memastikan dia menjadi nombor bulat. Bagus, Sean. Memang fokus hari ini. Sean kena dapat 1 bintang juga. Yeah. Baik. Kita tukarkan ke kanan, gerakkan ke kanan sekali untuk menjadikannya sebagai nombor bulat. Yeah. Jadi kita gerakkan sekali dan jangan lupa di sini pun gerakkan sekali. Kita akan dapat 84.5. Jadi 84.5 kita bahagikan dengan 25. Menjadi kita akan selesaikan menggunakan proses bahagi bentuk pecahan. Ya. Dan kita dapat jawapan dia di situ iaitu 3.38. Maksudnya jawapan sama. Cuma cara sahaja yang berbeza. Cikgu harap yang di rumah dan talian faham dengan kaedah-kaedah yang cikgu tunjukkan tadi. Dan sekiranya ada soalan, pilih yang paling cepat dan paling mudah kita jawab. Jangan yang paling lambat. Kan? Setengah orang suka jawab, cikgu yang ni senanglah cikgu, tapi lambat. Jangan pilih yang tu. Ambil yang senang dan cepat. Okey. Baik, kita kena ujilah, Sean. Okey. Murid-murid yang ada dalam talian, yang ada kat rumah, mereka boleh dapat jawapan menggunakan cara-cara yang ditunjukkan ni. Okey, baik cikgu. Dah ready ke? Dah sedia ke? Murid-murid di rumah dan juga dalam talian? Kalau dah sedia, angkat tangan, tunjukkan. Okey, good. Kalau boleh 2. Thumbs up 2 sekali. Baik. Nampak dah bersedia, bersemangat tu. Baik. Baik, dah ada 3 soalan situ tadi. Ada 3 bentuk ataupun 3 cara untuk dapatkan jawapan. Jadi pilih yang mana yang sesuai. Cikgu akan bagi soalan yang pertama. Sedia? Di rumah pun sedia? Soalan yang pertama. 12.5 bahagi dengan 0.5. Baik, cuba selesaikan. Kita tengok bagaimana prestasi mereka, Sean. Okey. Kita harap mereka dapat menguasai ketiga-tiga cara tadi dan pilih cara yang paling sesuai, paling tepat. Ya. Macam cikgu sebutkan tadi, ada 3 cara, cikgu. Ya, betul. Kalau saya boleh ulang balik apa yang cikgu dah sebut tadi, cikgu. Cara pertama adalah menggunakan kaedah tolak berulang ataupun menukarkan kepada bentuk pecahan. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga pula yang cikgu sebutkan tadi adalah menukarkan kepada bahagi pecahan. Bahagi pecahan. Yang mana satu yang lebih senang dan cepat. Betul. Okey. Kita kena pilih yang paling cepat, paling senang. Okey. Semua dah angkat tangan tu. Okey. Kita tengok siapa yang nak jawab soalan ni. Siapa angkat tangan dulu? Cikgu nampak Uzair dulu. Okey, Uzair. Silakan Uzair. Uzair. Ya, Uzair, silakan. Nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal. Mungkin cikgu boleh pilih soalan lagi. Okey, kita minta Is Iman. Is Iman. Okey. Is Iman. 35.466. Baik, Is Iman bagi jawapan. Lagi sekali Is Iman. 12.5 bahagi dengan 0.5 Is Iman. Soalan yang pertama, ulang. Jawapan dia ialah 25. Baik, jawapannya 25. Betul ke? Kita semak jawapan. 12.5 bahagi dengan 0.5. Baik, cara menjawab terpulang kepada masing-masing. Sama ada nak menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua ataupun cara yang ketiga. Pilih yang cepat dan tepat. Baik, jadi jawapannya 25. Tahniah untuk Is Iman. Is Iman layak untuk dapat 1 butang. Satu Tahniah. butang untuk anda. Baik, dah ada 2 butang di situ. Baik. Kita cuba soalan yang kedua. Soalan yang kedua. 13.14 bahagi dengan 1.2. Baik, ambil masa sikit untuk mendapatkan jawapan. Boleh guna mana-mana cara yang terpantas. Sebab matematik ni saya sebut cepat dan tepat. Cepat dapat jawapan dan tepat dapat jawapan. Jadi itu sangat berkesan untuk kita menggunakan teknik yang sesuai. Okey. Siapa nak jawab ni? Dah ada. Uzair. Okey. Uzair, boleh Uzair?
Ya, silakan. Soalan yang kedua Uzair. Cikgu, my Uzi Uzair. tak buka. Okey. Uzair punya mic tak berfungsi Okey, lagi tak apa. sekali. Mungkin kita boleh Okey, pilih- kita minta orang lain. Ya. Kita minta Sarah. Sarah Amanda. Jawapannya ialah 10.95. 10.95. Okey, 10.95 betul ke? Kita semak jawapan. 10.95 betul. Tahniah untuk Sarah Amanda. Okey, satu butang untuk anda. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. 15.4 bahagi dengan 1.6. Cuba kira. 15.4 bahagi dengan 1.6. Jadi agak besar nombor tu kan? Ya. Tapi kalau kita menggunakan kaedah yang cepat ataupun mudah, kita akan dapat jawapan yang Ya. tepat Tak dan kira lah cepat. besar mana ataupun berapa banyak titik perpuluhan Betul. tu memang akan dapat Akan kalau kita dapat. guna teknik yang betul lah. Ya, Ibu? betul. Okey. Sebab tu dalam matematik dia perlu belajar pelbagai strategi Ya. menjawab. Itu kelebihan orang yang mempunyai pelbagai strategi menjawab. Ya. Baik, kita nak tengok. Kita cuba lagi sekali. Uzair dah 3 kali cuba tak dapat. Kita tengok Uzair. Okey, Uzair apa jawapan yang ketiga? Jawapan saya ialah 9.625. Okey, akhirnya berjaya. Tahniah untuk Uzair. Tahniah kepada anda. Baik, tahniah. Satu butang untuk anda ya. 9.625. Tahniah untuk Uzair. Baik, soalan yang keempat. Okey, nampaknya soalan yang keempat ni lebih besar angkanya. Wow. 54.325 bahagikan dengan 2.5. Baik. Wow, okey. Dia walaupun sebenarnya dalam matematik dia kita belajar nombor tu makin lama makin besar, Ya. tetapi proses tetap sama. Tetap sama, Macam ya. kita belajar di tahun 1, tahun 2 kan sama je. Proses sama tetapi nombornya makin besar. Ya. Sebab tu perlu kuasai daripada tahap 1 lagi kan. Supaya mereka dah ingat bagaimana proses dapat jawapan. Seterusnya walaupun nombor yang besar, proses sama jawapan akan dapat jawapan yang tepat. Ya, betul. Okey, ada yang dah? Uish, Okey. lajunya. Laju. Baik, kita cuba tanya Damia. Damia, dari tadi angkat tangan tak sempat lagi. Okey, Damia. Jawapannya ialah 21.73. Baik, kita semak jawapan. Betul kan? 21.73. Tahniah untuk Damia. Tahniah, hebat Damia. mereka ni. Baik, tahniah 21.73. Baik. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni keempat-empat mereka telah menguasai proses ataupun mendapatkan jawapan bagi bahagi perpuluhan bahagi dengan perpuluhan. Bahagi perpuluhan dengan perpuluhan dan mereka dapat menggunakan teknik yang cepat. Okey. Apa teknik? Terpulang, kita ada 3 cara pengiraan. Boleh pilih cara yang pertama, cara yang kedua ataupun cara yang ketiga. Jadi pilih yang mana yang bersesuaian untuk dapat jawapan yang cepat, Sean ya. Didik TV KPM